Okay, ada lagi Sekejap, kita tunggu sikit lagi. Apa OT awak? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, selamat petang. Okay, so boleh dengar suara saya dengan jelas? Nah, Okay, terima kasih Syarifah. Semua dah makan Dah solat Petang-petang tak ada aktiviti apa-apa kan? You petang-petang free kan? tak ada. Tak ada apa-apa kan? Okay, so hari ni tak ada Okay, hari ni 27 Julai. So kita akan masuk dalam bab baru, bab 3 sebenarnya. Okay, tapi saya nak tengok dulu homework yang saya bagi masa. Maybe kita discuss dulu lah kot homework yang saya assign sebelum cuti hari tu. Okay, buat ke tak buat ni? Buat Okay, berapa soalan saya bagi? Buat dulu. Belum. Buat. Okay, kita tengok sekejap. Okay, kita bincang sekejap. So, buka buku teks masing-masing. Alright. Page berapa hari tu kita bincang. By the way, jangan lupa isi kehadiran hari ni 27 Julai 2021. So, tulis nama penuh. Okay, so kita akan bincang untuk latihan dalam buku teks. Saya bagi latihan buku teks. Okay, muka surat 40. Okay, so muka surat 40. Okay, jadi saya minta buat soalan nombor 2 kan? Betul ke? Nombor 2 Betul? Nombor 2? Betul. Nombor 2 dia minta lukiskan So sekumpulan nombor 2 sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen kita nak bincang
menjalankan satu eksperimen untuk menentukan takat lebur asid laurik. Okey, darjah 1 menunjukkan lengkung pemanasan. Okey, lengkung pemanasan mesti naik tangga. Okey, naik tangga lengkung pemanasan. Tapi kalau lengkung penyejukan turun tangga. Okey, so itu kena kenal pastilah nak turun berapa anak tangga. Okey, nak turun 1 anak tangga ke nak turun 2 anak tangga. Kalau ada 2 anak tangga tu maksudnya daripada pepejal cecair gas. Tapi kalau 1 sahaja anak tangga maknanya mungkin gas ke cecair ataupun cecair kepada pepejal. Okey, so itu kena pasti betul-betul lah. Okey, kalau dalam gambar rajah 1 ni, cuba tengok rajah 1 ni muka surat 40. Boleh bagi tahu dengan saya tak apakah fasa yang terlibat dalam rajah 1 ni? Ada berapa fasa yang terlibat? Dua. Iaitu Pepejal cecair. okey. Pepejal, fasa pepejal dan ada fasa cecair. Kenapa tak fasa cecair dengan gas? Kenapa tak jawab cecair dengan gas? Dan ni dia kata takat lebur. Betul. Itu sebab dia. Okey, sebab dia dah sebut dalam soalan tu dia nyatakan takat lebur dan kita tahu lebur itu is a perubahan bila mana daripada pepejal pergi ke cecair. Okey, kalau cecair pergi kepada gas, takat apa yang akan terlibat? Takat apa yang akan terlibat? Cecair kepada gas. Takat beku? Takat didih. Takat didih. Okey. So dalam graf rajah 1 tu P ke Q itu adalah fasa. Line P ke Q tu fasa? Pepejal. Q ke R? Takat lebur. Q ke R fasa apa? Pepejal dan cecair. Okey. Pada kawasan Q dengan R itu ada 2 fasa wujud secara serentak, iaitu fasa pepejal dan fasa cecair. Okey, kemudian R ke S barulah kita akan ada fasa cecair. Itu cara kita nak faham. Okey, kita nak menganalisis graf, kita kena tahulah pada keadaan-keadaan tersebut fasa apa. Okey, QR tu menunjukkan apa? QR tu garisnya mendatar. So bila kita baca suhu pada paksi Y, okey, suhu yang kita bacakan itu adalah takat leburnya. Kita panggil takat leburnya. Okey, so lukiskan rajah 1 dan labelkan takat lebur pada rajah itu. So kat mana kawasan takat lebur? Q. QR tu. Maknanya garisan tu, QR itu kita baca dia sebagai takat lebur. Macam mana nak baca? Baca pada skala paksi Y. Okey. Kemudian soalan B. Tadi dia suruh lukis semula. Okey, soalan B. Lukiskan susunan zarah asid laurik di antara R ke S. So macam mana gambar rajah awak? Susunan zarah dia? Rapat tapi tak tersusun. Okey. Dia ada susunan tapi cuma ada jarak-jarak. Okey, mesti ada jarak. Okey, sebab itu ada dalam fasa cecair. Dan kalau dalam fasa dalam fasa pepejal semuanya akan susun cantik, rapat, padat, padu. Okey, so itu beza dia. Okey. And then so saya bayangkan awak semua boleh tulislah kot. Boleh lukis gambar rajah tu ya. Kalau tak clear boleh refer kepada nota kita balik yang berkenaan dengan gambar rajah tu. Okey. Right, mana dia ni? Mana saya dia? Dah ke belum? Sekejap. Baga. Mana ya? Submission. Sekejap. Tak boleh submit ni. Kenapa tak boleh submit? It should be done. Hari ni berapa bulan? 27. Okey, betul 27. Kejap. Tak boleh. Kena e-learning. Kejap saya sebab student saya tengah exam.
Okey. Kejap. Niza, saya nak you hantar balik you punya exam final ni. Kenapa you buat satu muka sampai 4, you scan sampai 4 pages ni? Hantar balik. Resubmit balik. Saya bagi tempoh 10 minit. Okay. So then, apa nama ni, soalan C, takat lebur, tadi kita dah lukis takat lebur. Okey, soalan C, takat lebur asid laurik ialah 43 darjah Celsius. Cadangkan satu kaedah yang sesuai digunakan untuk proses pemanasan. Okey, macam mana nak buat pemanasan ni? Macam mana nak buat pemanasan ni? Ada idea tak macam mana nak buat pemanasan? Kita nak pemanasan dia berlaku secara serentak. So apa yang kita kena buat cara nak panaskan? Direct letak dalam bawah tu api ataupun macam mana awak rasa? Ada cadangan? Boleh ke cikgu? Macam mana? Penelitian. Okey. Cara yang lebih cantik, yang lebih tepat jawapannya ialah kita kena kukuskan air dulu. Kita masak air. Okey, kita maksudnya asid laurik ni kita letak dalam satu tube tabung uji, tapi tabung uji tu pula kita rendamkan dalam air panas supaya suhu dia akan sekatalah 40 darjah Celsius. So bukan secara kita panas direct. So kita tak boleh panas direct macam tu. So kalau kita panas direct, dia akan pemanasan tu mungkin tak sekata lah. Okay, so itu cara dia untuk pemanasan suhu 43. Hai, banyak ni tuan-tuan. Okay, sekejap ya. Okay. Saya tengah kena. Alright. So, okay. Tu tadi kita dah buat. Mana dia? Pemanasan. Okay. Lukis gambar raja soalan itu tak payahlah saya skip. Okay. Soalan 4 So, soalan 4 nyatakan raja 2 menunjukkan cas pada nukleus atom unsur X, Y dengan Z. Okay. So, kita dah tengok dekat situ. X itu ada dia tulis positif 3. Y positif 9. Itu maksudnya dia punya positif 9, positif 3 ni menunjukkan apa sebenarnya? Dia buang. Menunjukkan apa? Bilangan? Nuklear. Bilangan apa? Proton. Proton. Yes, bilangan proton. Sebab proton itu bercas positif. Maka that's why dia akan ada apa nama ni dia tulis positif kat situ. Okay. So sekarang ni adalah dia punya proton dia dah tulis, kemudian dia dah bagi juga bilangan elektron. Kita dah tengok dalam gambar raja tu bilangan elektron yang bulat-bulat tu. Okay, so ada 3 atom dekat sini, X, Y dengan Z. Okay, then dia kata nyatakan zarah subatom yang menyebabkan nukleus atom tersebut, nukleus atom unsur tersebut bercas. Okay, apa jawapan dia?
Proton. Proton lah yang menyebabkan adanya charge positif tadi. Okey, soalan B. Nyatakan zarah subatom lain yang terdapat di dalam nukleus. Jawapannya? Neutron. Okey, so kita zarah subatom kita ada 3 ya. Proton, neutron, elektron. Okey, so 2 tu tadi kita dah duduk dalam nukleus. Okey, yang kat luar dekat petala tu adalah elektron. Okey, tuliskan susunan elektron bagi atom unsur X, Y, Z. Okey, berapa atom X? 2.1. Okey, betul. Itu saja susunan elektron dia. Okey, untuk Y 2.7. Okey, so 2.7. So mewakili ada 9 elektron. Okey, and then yang Z 2.8.3. Okey, ada berapa petala sebenarnya untuk atom Z? 3. Ada berapa bilangan elektron valence pada atom Z? 3. Elektron valence itu apa maksudnya? Elektron yang paling luar. Paling luar maksudnya apa? Petala yang paling jauh sekali daripada nukleus. Okay, so itu maksud dia. Right. Okay, so dah settle soalan C. Soalan D. Atom Z mempunyai 14 neutron. Okay, atom Z mempunyai 14 neutron. Hitungkan nombor nukleon bagi atom Z. Okay, macam mana rasa jawapan ni? Apa jawapan dia? 13 tambah 14. 13 tambah 14. Okey, sebab nombor nukleon itu merujuk kepada subzarah yang dalam nukleus yang ada proton dan ada neutron. Okey, dalam soalan dia dah cakap ada 14 neutron. Makanya kita tambahkan dengan 13. 13 tu proton, so jawapannya adalah 27. Okey, so 27 Okey, so selesai soalan 4. Okey, soalan 5. Raja 3 menunjukkan maklumat tentang boron. Okey, boron kumpulan nombor protonnya 5. Okey, so dia duduk dalam kumpulan 13. Betul ke? 13. Okey, so kumpulan 13 So boron mempunyai 2 isotop, iaitu boron 11 dan boron Y. Berdasarkan maklumat yang diberikan, hitung nombor nukleon isotop BY. Siapa dapat jawapan ni? 10. 10. Ada cara kerja kena tunjuk dengan saya cara kerja ni nanti. Okey, so ada cara kerja, bukan kita main fikir-fikir macam tu saja. Ada cara kerja dia. Jadi nanti selepas habis kelas, saya nak minta siapa yang dapat jawapan 10 tu, okey, tolong kongsikan dalam WhatsApp group tu. Okey, macam mana buat pengiraan langkah kerja soalan 5. Okey, so nanti saya nak tengok. Okay, baru saya boleh komen. Okey, Raja 4 menunjukkan perwakilan piawai bagi atom platinum. Okey, siapa tahu simbol platinum? P. P saja. PL. PT. Platinum is PT. Tu dia dah bagi kat sebelah tu. Nampak tak sebelah tu? Sebelah soalan tu dia dah bagi. PT, nombor nukleonnya adalah 195. Nombor protonnya adalah 78. Okey. Berapakah bilangan proton dan neutron dalam ion PT? Oh, sekarang dia tanya ion. Berapa ion dia dibagi ni? 1 ion, okey. Raja 4, dia bagi simbol platinum, PT, iaitu ada 195 nombor nukleon dan nombor protonnya adalah 78. Okey, kemudian dia kata Raja 4 menunjukkan perwakilan piawai. Okey, 1 ion platinum, okey, sekarang di dalam keadaan ion, mengandungi 74 elektron dengan nombor nukleonnya 195. So bilangan elektron dia dah berkurang ke bertambah daripada atom? Berkurang. Raja 4 tu untuk atom. Okey, simbol untuk atom. Kita buat simbol untuk atom. Dalam jadual berkala unsur semua untuk atom. Okey, so dalam jadual berkala unsur ni, mana dia? Tak nampak. Tak nampak. Tak boleh. Okey, so dalam jadual berkala unsur ni semua untuk atom. Okey, kita tak pernah buat simbol untuk ion. Okey, jadi maknanya kita tahu dalam atom platinum ni akan ada sebanyak berapa tu? 78 elektron. Itu atom.
Tapi soalan dia kata jadi ion. Sekarang ionnya tinggal 74 saja. Bermakna 4 elektron dibuang. Okey, jadi dia menjadi ion charge positif ke negatif sekarang ni? Positif. Positif. Ion bercharge positif. Okey, positif berapa? 4. Positif 4. Betul. Dia akan jadi ion bercharge positif 4. So bayangkan tulis PT lepas tu ada 4 positif. Itulah cara tulisnya. Okey. Berapakah bilangan proton? 78. 78. Tak berubah. Sama macam kita. Berapakah bilangan neutron? 117. 117. Macam mana dapat 117? 195 tolak 78. Yes, 195 tolak 78. Kita tolak 78. Kita tak tolak 74. Okay. Alright. So berapakah charge ion platinum tadi? Kita dah dapatlah 4. Okay. So itu jawapan dia. Okay. So nanti boleh kongsi dengan saya jawapan yang untuk pengiraan tu tadi yang saya minta. Kenapa tak boleh submit? Saya tak, okey sekejap saya bagi saya ni sekejap, saya punya student ni tengah ada masalah nak submit final exam sekejap. Dia nak kaki je. Astagfirullahaladzim. Banyak paksa dia. Dia tak tahu habis berapa buku. Ustaz nampak ni masalah Ni bincang kerja rumah. Tak masuk topik baru ni. Masuk topik baru. Buat tiga. Jom. Not possible to build a device that is both elegant and repairable. Look at this beautiful. Apa OT bawa? Beautiful MacBook. Apa OT bawa? Dari kelas. Cikgu ambil suami macam pergi sekolah. Saya nak beli cik. Apa OT bawa? Dia pergi sekolah ni. Pergi tu lah misal. Sebab sekarang dah tengah kumpul ni. Rata-rata budak yang dekat sini. Dua orang yang dua kelas berzina. Kelas biologi. So yang lain tidak. Dalam satu initial tau, yang untuk sekolah Safi ni, 2 orang yang dah ada. Yang dah ada? Yang dah ada. Yang dah ada. Iman budak baru ke? Dengan anak Muhammad. Dengan Mak Hakim. Aku mahu apa? Apa OT bawa? Tak keluar. Jadi waktu tu macam dah habis kelas lah. Tak sempat masuk. Macam mana dia tak dapat? Saya dah tunggu saya. Ha. Link tak keluar. Macam
Wah, dekat save Awak- notification. Alah, awak WhatsApp lah cikgu. Kalau tiba-tiba lah contoh kan, ada tau kes student dia tunggulah cikgu dia nak upload soalan exam kan, tak upload. Lepas tu kan student ni pelik, diorang macam pergilah rumah cikgu tu. Rupanya cikgu sudah meninggal. Manalah tahu kan, awak satu hari kan, awak tunggu kan, mana cikgu Amni tak bagi link apa semua kan. Awak call ke WhatsApp kan. Kalau cikgu tak reply kan, nanti cikgu bagi nombor mak ayah cikgu. Taklah, kadang-kadang kita tak tahu emergency kan macam mana. Tapi kesian lah sebab jumpa cikgu tu tengok tu kanan dia jadi macam ni positif tu. So kita buka balik kurungan dia 3x tolak z tambah 120 tolak 2z sama dengan 30. Okey, so kita nak selesai Dia apa sini? Autodesk apa? Senang cakap. Dia semua Autodesk lah. Ni tengok tak boleh main kentang macam mana. Kentang juga. Lepas tu seorang lagi join. Dia ni pula join. Dua kentang. Dua main. bersama ni. Itu. Ni, yang ni kan. Kalau Apa boleh kat YouTube dulu. Tengok. Macam ni. Tak, muka kucing. Okay. So nanti Google. Alah, tak okay. Tapi yang tu lah memang masukkan dalam ni. Terus masukkan Google. Nanti orang tahu lagi lah. Bukan dalam ke cikgu ni cikgu ni. Dia tak dalam ni lagi biasa lah. Lagi bila ML grup ni nanti mana tengok apa yang aku belajar ni. Tengok ML tadi. Ini kan tertidur. Kelas tadi kelas mat dah habis. Semua dah keluar, dia orang dua tak keluar. Semua tapi semua lelaki. Sungguh ke Mat? Mana ada perempuan? Nanti terapi anak masuk tak boleh Mana ada? Sebab Tafi tak ada perempuan lah. Tak pernah ada perempuan. Tak terfikir Mat. Ya Allah, for boys only. Ya Allah, tak terfikir Mat. Tapi ada kalau untuk yang fast track tengok ada. Nafas tak ada. Tak ada. Tapi sebab Tafi sebab Mat Tafi. tak terfikir pula yang untuk asrama ni. Tak terfikir tak ada perempuan. Ada. Maka itu lagi. Tapi Mat memang lebih betul ya Mat. Kan? Ya. Tak, enggak. Macam ni ada orang panggil. Iman, ajar ikut belajar. Okay. Ada lagi ke orang ni? Sorry. Saya hari ni sebab student saya submit untuk final exam. So dia jadi tuan kabut. Okay, so kita akan continue dengan so hari ni saya nak masuk bab 3. Okay, so ini yang kita akan belajar. Okay. Right. Okay. Keluar tak slide? Keluar tak slide saya? Keluar. Keluar Okay, so ini yang kita akan belajar hari ni, bab 3. Okay, so bab 3 namanya adalah konsep mol, formula dan persamaan kimia. Okay, so kita ada konsep mol. Okay, so kita akan tengok apa itu mol. So secara dasar mol ini adalah satu unit kuantiti yang kita kena guna pakai dalam kimia. Okay, formula is formula kimia. Kemudian persamaan kimia. Okay, so
dalam bab 3 ni agak panjang juga sebenarnya dan banyak pengiraan yang awak akan guna pakai. Okay, so kita ada 3 subtopik utama iaitu 3.1 jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. Okay, yang ini yang kita akan belajar hari ini. Okay, 3.2 konsep mol. Yang ini ada formula, ada pengiraan. Okay, kemudian 3.3 formula kimia, 3.4 adalah persamaan kimia. So hari ini kita hanya akan tengok 3.1. Okay, so pertama ialah awak kena tahu apa dia jisim atom relatif. Okay, so jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. Okay, jisim atom relatif ni ataupun diringkaskan adalah jisim atom. Okay, jisim atom. Sebab atom tu sangat kecil. Okay, jadi sebenarnya kita susah nak dapat dia punya berat. Jadi apa dia buat? Kita bandingkan. Sebab tu perkataannya relatif. Relatif tu maksudnya kita bandingkan. Okey, bandingkan dengan siapa? Bandingkan jisim satu atom dibandingkan kepada jisim atom yang lain. Kita ada banyak atom. Tetapi kita akan pilih satu atom sebagai kita punya rujukan ataupun piawai. Kita panggil dia sebagai piawai. Okay, so itu sebabnya dia panggil sebagai jisim atom relatif. Dibandingkan berpandukan kepada piawaian tersebut. So perbandingan jisim ini dikenali sebagai jisim relatif dan pada awalnya atom hidrogen yang dijadikan atom piawai. Okey, banyak atom kan kita ada. Okey, tapi pada awal-awal tu dia pilih saintis memilih rujukannya adalah atom hidrogen. Kenapa? Sebab atom hidrogen itu adalah paling ringan. Okey, bilangan nombor protonnya 1, nombor nuklearnya pun 1. Sebab tu paling ringan. Okey, jadi dia merujuk kepada atom hidrogen. Okey, cumanya hidrogen ni dia menimbulkan banyak masalah. Okey, masalah sebab apa? Mungkin berlaku tindak balas lah, mahal lah, susah nak dapat, susah nak hasilkan ke apa macam tu. Banyaklah masalah-masalah lain yang timbul. Jadi, saintis tak refer dah kepada hidrogen. Okey, so apa yang diguna pakai sekarang adalah berpandukan kepada, dibandingkan kepada atom karbon 12. Kenapa ada 12 kat sini? Sebab kita dah belajar isotop. Okey, karbon pun ada isotop. Saya dah kata semua atom ada kembar, ada isotop. Okey, so bila kita nak pilih piawaian ini dirujukkan kepada karbon 12. Okey, karbon 12 isotop karbon 12 so itu yang diguna pakai sebagai karbon 12. Okey, so jisim atom relatif satu unsur ialah jisim purata satu atom unsur berbanding dengan 1/12 kali jisim satu atom karbon 12. Panjang ni dia punya cara ayat dia. Okey, tapi sebenarnya benda ni tak susah je, senang je pun sebenarnya. Okey, cuma bila ayat tu berbelit-belit tu bila kita jadi macam pening. Okey, apa maksud dia? Ini formula dia. Okey, formula ni awak boleh buka buku teks muka surat 44. Okey, sama saja. Okey, so jisim atom relatif kita ringkaskan sebagai JAR. Formulanya adalah jisim purata satu atom unsur dibahagikan 1/12 darab jisim satu atom karbon 12. Okey, so maksudnya dekat sini, kalau jisim satu atom karbon 12, jisimnya adalah 12. Okey, so bila darab dengan 1/12, nampak tak? 1/12 kan? Ini kan 12 dengan 12 kan hapus bentuk, jadi dapat 1 balik. Okey, so kita akan dapatlah jisim purata. Okey, so dia buat perbandingan. Sebab tu ada perkataan relatif. Okey, ada perkataan relatif. Okey, kenapa karbon dipilih? Okey, so ini adalah sebab-sebab lah karbon dipilih sebab dia bersifat pepejal pada keadaan suhu bilik. Okey, so dia dijumpai dalam kebanyakan bahan, harganya murah and then dia mudah bergabung dengan kebanyakan unsur-unsur lain. Okey, so ini antara sebab dia lah. Okay. So sekarang ni sekejap Hello. Saya dah boleh hantar dah? Tak boleh masuk pun dekat ni. Tak boleh masuk pula dah?
Dah ni dah. Okey, sekejap. Saya tak tahu apa masalah ni. Tadi pun yang C ni pun tak boleh nak hantar. So saya takut bendanya dah tutup. Unit exam dah tutup. Okey, so saya tak boleh nak ni. Okey, kejap saya tengok. Tak share. Submission, allow, assignment is new, edit setting. Saya dah cut off. Okay, sekarang pukul berapa? 3 suku. Tengoklah boleh ni ke tak? Kejap, mana dia? Kecuali 3. Sekarang pukul 3. Okay, kita buat 3.20. Sebab saya dah try ubah setting apa semua ni tadi, tapi dia tak ada update apa-apa, tak ada perubahan. Maksudnya tak ada perubahan. So saya takut benda ni unit exam dah lock. jenis kedai. Okay. Boleh lah. Dia Ustazah. Okay. Cuba. Okay. Dia kadang mispronunciation. Siapa tadi? Mirza. Tak ada apa. Mirza. Dia tak kerti nak guna Zoom Google. So dia buat Facebook Live. Mana Tamil? Ya, ada muka dia. Tak boleh lah. Grant extension. Dia bahasa Inggeris pun dia ajar. Tak boleh. Dia ajar. Okay. So, bila kita buat perbandingan, GC atom relative. Ya Allah, Tuhanku. Okay, so GC atom relative tadi dipilih. Okay, sekarang ni kita tengok buku teks muka surat 276. Okay, so tolong buka muka surat 276. Okay, so semua akan ada jadual data unsur. Dah buka dah? Jadual data unsur. Dah buka dah semua? 276. Ni, dia Turki. 276. Tak ada malas. Boleh, mana letak gambar kucing. Okay, 276. Tapi memang fikir kalau letak itu tak apa. Dah? Okay? Sini orang gila. Ya, sekejap. M dia. Mana sini? Sini dulu. Okay, so kalau awak tengok dalam jadual data unsur ni muka surat 276, okay, apa yang awak kena tahu ialah ini secara dasarnya kita dah tengok pun, okay, nama-nama unsur, lepas tu kena tahulah macam mana nak tulis simbol. Okay, so ini dalam slide saya ni, saya ambil beberapa unsur-unsur yang biasa kita akan guna pakai dalam subjek kimia ni. Okay, hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, natrium, aluminium, klorin. Boleh tak tulis simbol dia? Hidrogen apa simbol? H. Hidrogen? H besar kan? Karbon? C. Nitrogen? Simbol nitrogen apa? N. N. Kemudian aluminium? KL. AL. Okey, klorin? Simbol klorin apa? CL. Cl. Okay, so ini macam saya kata tadi, unsur-unsur yang biasa yang kita akan guna pakai dalam subjek kimia ni lepas ni. Okay, alright. JAR itu adalah GC atom relative. Okay, kalau awak rujuk kepada jadual data tu tadi, muka surat 276. Okay, hidrogen, jumpa tak? Hidrogen, berapa JAR dia? 1 kan? Aluminium? 27. 27. Okey, cuba tengok jadual berkala unsur muka surat sebelumnya tu, 275. Okey, cari aluminium. Okey, berapakah nombor nukleon aluminium? 27. 27. Sama tak dengan JAR? Sama. Sebenarnya nak diringkaskan, JAR ni, nilai JAR ini, GC atom relative ni adalah sama dengan nilai nombor nukleon. Okey,
Cuma dia macam belit-belit ni, berpusing-pusing sebab dia merujuk kepada relatif tu tadi. Dia bandingkan dengan karbon 12. Itu sahaja sebenarnya. Okey? Tapi sebab dalam syllabus kena terang, so saya kena terang jugalah, terpaksalah. Okey, tapi nak pendekkan cerita, sebenarnya nilai JAR itu adalah nilai yang sama dengan nombor nukleon. Okey, nilai yang sama dengan nombor nukleon. Okey, so iaitu jisim atom tersebut. Okey, jisim atom. So sekarang kita tahu jisim atom aluminium adalah 27. Jisim atom karbon berapa? Jisim atom karbon berapa? 12. Okey. So jisim purata, tengok bila formula ni macam ni. Okey. Saya ambil jisim atom klorin lah katakan, saya nak pakai formula kat atas ni. Jadi apa kita kira? Okey, jisim purata satu atom klorin, atom aluminium, jisimnya adalah 27. Okey, 27. Okey, kemudian bahagi dengan 1/12. 1/12 darab jisim satu atom karbon 12. So nampak tak benda ni sebenarnya hapus bahagi 1 je dapat balik 27. Okey, dia jadi macam kompleks, macam serabut. Sebab apa dia nak cakap bandingkan dengan atom piawai lah apa semua tu. Okey, itu sebab dia. Okey, so itu sebab dia. Right. Okey, faham tak ni? Sebab dia sebagai satu atom, jadi kita akan kata kepada jisim atom relatif. Jisim atom relatif. Mana saya punya, ya Allah, okay. Alright. Okay. Kemudian kita akan tengok contoh soalan macam ni. Okay. Soalan 1 jisim satu atom oksigen ialah 16 kali lebih berat. 16 kali lebih berat daripada 1/12 jisim atom karbon 12. Maka jisim atom relatif bagi atom oksigen ialah macam mana ni? Jisim satu atom oksigen adalah 16 kali lebih berat. 16 kali lebih berat. So macam mana? Maka jisim bagi satu atom oksigen ialah, kalau satu atom karbon 12, jisimnya berapa? Faham tak soalan ni? Tak faham. Jisim satu atom oksigen adalah 16 kali lebih berat daripada 1/12 jisim atom karbon 12. Maka jisim atom relatif bagi atom oksigen itu adalah, maksudnya adalah, mana dia pen? So, kita akan dapat 1/12. Okey. Macam ni kita nak cari jisim atom relatif tadi kan? Mana dia? Okey. Kita akan pakai formula ni lah. Jisim atom relatif. Okey, kita akan pakai formula ni. Okey. So, apa kita akan buat ialah kita akan cari JAR dia. Maksudnya, okey, kita akan cari JAR. Okey, kita akan cari JAR bagi atom oksigen. Okey. Jisim purata dia berapa? Jisim purata bagi atom oksigen adalah 16. Okey. Kemudian dia kata lebih berat daripada. Okey. So formulanya kita akan jadi 1/12 tadi darab dengan 12. Sebab atom karbon jisimnya 12. So untuk soalan ini sebenarnya macam ni je cara kira dia. 1/12 darab 12. Okey, ni akan hapus. 16 ni mana dapat? Itu daripada jisim purata. Okey. So kita selesaikan, awak akan dapat jawapan dia 16 balik. Itu saja. Menggunakan formula ni. Jisim atom, formula ni jisim atom relatif. Okey, so itu saja cara dia. Cikgu, jisim purata tu dari mana cikgu? Okey, jisim purata ni dapat daripada mana? Kita ambil daripada jarum berkala unsur. Nombor proton. Nombor nukleon. Kan kita dah belajar isotop kan?
Mungkin kita belajar isotop. Macam mana kita kira isotop dulu? Peratus isotop pertama kena daratkan dengan jisim isotop pertama. Kemudian tambahkan pula peratus isotop kedua, daratkan dengan jisim isotop kedua. Itu nak maksudnya jisim purata dia. Kita akan dapat jisim purata. Okay, so oksigen ni, satu atom oksigen, jisim puratanya adalah 16. Okay, so kita ambil lah 16 tu tadi. So bila kita gantikan dalam formula ni, dia bawah dia tu terus bahagi 1 je lah sebenarnya. Tak ada apa pun. Semua soalan je dah nampak berbelit. Okay, right, so itu je cara kerja dia untuk soalan 1. Okay, soalan 2, satu unsur X adalah 8 kali lebih berat daripada satu unsur atom litium. Hitungkan jisim atom relatif unsur X. Okey, so sekarang dia bagi benda ni. Sekejap mana dia? Okay, so satu unsur X adalah 8 kali lebih berat daripada satu atom litium. Hitungkan jisim atom relatif bagi unsur X. 8 kali lebih berat. So 8 kali lebih berat. So kalau jisim atom litium, tengok kalau jisim atom tu litium itu adalah 7, kalau X tu adalah 8 kali, so agak-agak berapa jisim X tu? Berapa jisim X? Jisim apa saya tulis ni? Sekejap. Dia sebab ayat ni je sebenarnya buat dia jadi macam confused ni, berbelit-belit ayat ni. Mana dia? Okay, so jisim atom bagi X itu adalah 8 kali lebih berat daripada atom litium. So siapa yang ringan ni? Litium ke X yang lagi ringan? Litium lagi ringan lah. Litium lagi ringan. X tu lagi berat. 8 kali lebih berat. So apa kita buat? Ni senang je. 8 terus darat dengan 7 lah. Kenapa darat 7? Sebab litium tu jisimnya 7. Jadi awak akan dapat jisim atom X tu terus awak akan dapat 56. Kan betul, 56 tu adalah maksudnya 8 kali lebih berat daripada litium. Betul tak? Betul. Cuma tu saya kata ayat dia ni macam mengconfuse. Tapi sebenarnya langkah kerja dia simple je, macam tu je, straightforward je. Okay, so itu untuk soalan kedua, cara selesaikan dia. Okay, ni ada soalan 3 dengan 4. Okay, so soalan 3 dengan 4 ni saya KIV dulu, okay, sebab saya nak habiskan. Nanti saya akan bagi slide ni, saya kongsikan dengan awak soalan slide ni. Okay, nanti minta tolong cuba buat. Siapa ada tanya-tanya tu? Siapa tanya? Siapa yang tanya? Ada soalan? Apa dia? Tak ada. Alright. Okay, then tadi jisim atom. Okay, sekarang saya nak terang pula jisim molekul relatif. Okay, atom tu single. Kalau molekul pula maksudnya dia dalam kumpulan, bergabung, berdua-dua, bertiga-tiga tu maksud molekul. Okay, dia bergabung, dia kumpulan. Okay, so jisim molekul relatif dia simbolkan sebagai JMR. Okay, jisim purata satu molekul tersebut berbanding dengan 1/12 jisim satu atom karbon 12. Sama juga. Okay, so jisim molekul satu, tengok atas ni saja dia ubah. Dia ubah pun adalah terma. Tadi atom, sekarang ni molekul. Formulanya bawah tu masih sama, 1/12 darat jisim satu atom karbon 12. Okey, jisim molekul relatif sesuatu molekul dihitung dengan menjumlahkan jisim atom relatif bagi satu atom yang membentuk molekul tersebut. Okey, contohnya macam ni saya bagi. Okey, kalau tadi katakan hidrogen. Berapa awak dapat jisim atom relatif untuk hidrogen? 1 kan? 1. Okey, ini H, hidrogen, atom. Kalau air, formula air adalah H2O. Ini kita panggil molekul. Okey, kita panggil molekul. Sebab apa panggil molekul? Sebab dalam air ni ada 3 atom. 2 daripadanya hidrogen, 1 adalah oksigen yang bergabung. Kan saya kata molekul itu adalah kumpulan. Awal-awal hari tu kita dah belajar apa itu atom, apa itu molekul, apa itu ion. Okay, so ini molekul. Okay, sekarang macam mana kita nak kira jisim ini? Okay, kita panggil jisim molekul relatif. Kita tak panggil jisim atom.
sebab dia dalam keadaan molekul. So cara kita nak kira jisim molekul relatif untuk air ialah kenal pasti ada berapa hidrogen. Ada 2 atom hidrogen. Ada berapa atom oksigen? Ada 1 atom oksigen. Okey. So 1 atom hidrogen berapa dia punya JAR? 1. So 2 darab 1. Okey, kemudian oksigen ni 1 darab oksigen berapa? 16. Jadi kita jumlahkan 16 tambah 2 awak dapatlah 18. Sebab tu tengok dia punya takrifan, dia kata dengan menjumlahkan jisim atom relatif bagi semua atom yang ada. Okey, kita darabkan jisim satu atom, kemudian kita totalkan, jumlahkan. Okey, so itu kita panggil sebagai jisim molekul relatif. Okey, faham tak ni? Faham tak? Boleh Okey, kita campurkan saja. Mudah je, kita campurkan saja. Okey, terma kita panggil jisim molekul sebab dia dalam keadaan molekul. Okey. Kemudian satu lagi Cikgu. Ya. Macam ni cikgu yang kena tambah tu. Okey, nampak tak? Senaraikan atom-atom yang ada. Okey, kita ada 2 hidrogen. Okey, senaraikan atom-atom yang ada, kita ada 2 hidrogen. So saya letaklah 2 hidrogen. Kemudian kita ada 1 oksigen. Ni bukan 10. 1 oksigen. Senaraikan. So, 1 hidrogen jisimnya 1. Jadi 2 darab 1, 2. 1 oksigen jisimnya 16. Okey, mana saya dapat jisim 16? Kita rujuk kepada jadual berkala. Kita ambil kepada nombor nukleon. Nombor nukleon tadi kan saya kata sama dengan nilai JAR. Okey, so kita ambil nombor tu tadi. Okey, 16 darab 1 atom, 1 oksigen. So 16 darab 1, 16 lah. Jadi jumlahkan 16 campur 2, dapatlah 18. Inilah nilai JMR air. JMR bagi air, jisim molekul relatif bagi air. Okey, faham? Faham. Faham Okey, kumpulkan semua, jumlahkan. Okey, kemudian yang terakhir kita nak tengok hari ini adalah jisim formula relatif. Benda yang sama macam molekul, tetapi bahan kimia kita ni adalah wujud dalam keadaan sebatian. Ada beza molekul dengan sebatian. Sebatian ni bila mana dia ada ion. Okey, dia ada ion positif dengan ada ion negatif. Tapi dia dah bergabung. Okey, so caranya masih sama. Menjumlahkan jisim atom relatif semua atom yang ditunjukkan oleh formula bahan ion tersebut. Okey, contohnya saya bagi. Apa contohnya? Okey, so saya bagi katakan contohnya bahannya adalah magnesium klorida. Okey, yang ini saya tak panggil molekul. Kita panggil dia adalah sebatian. So bila dia sebatian, kita katakan dia sebagai JFR, jisim formula relatif. Okey, macam mana nak kira jisim formula relatif? Jisim formula relatif tu samalah jisim atom relatif, cuma dia dalam keadaan sebatian. Okey, so kita senaraikan atom yang ada. Kita ada 1 magnesium dan kita ada 2 klorin. Maaf, 2 klorin. Okey, jadi awak kena tahu berapa jisim 1 magnesium? Berapa? Macam mana nak tahu jisim dia? Rujuk kepada jadual berkala, tengok kepada nombor Nukleon. So berapa nombor nukleon untuk magnesium? 24. Okey. Berapa nombor nukleon bagi klorin? Klorin. 35.5. 35.5. Okey, 35.5. Okey. So, itu 1 klorin. Jadi, bila ada 2 klorin, awak kena darab 2. Okey. Jadi, jumlahkan semua. Okey. So, awak akan dapatlah jisim formula relatif bagi bahan ini magnesium klorida. Okey. Faham? Faham tak? Cikgu, yang 35.5 tu yang kena darab 2 kan cikgu? Ya, kena darab 2 sebab ada 2 atom klorin. Ada 2 atom klorin. Okey, faham? Magnesium tu? Magnesium 24. Tapi Magnesium tu nama apa cikgu? bilangannya 1 saja.
Ni kan nampak ni kan satu je. Tak ada tulis dua ke apa kat sini. Jadi magnesium dia ada satu saja atom dia. So, 1/24 lah. Tu je. Okey. Faham tak? 1/24. Faham tak? Faham ke tak? Faham. Okay. So hari ni nak cerita sebenarnya jisim atom relatif, jisim molekul relatif, jisim formula relatif, kita belajar nak kira jisim bahan. Kalau bahan tu dalam bentuk molekul, termanya kita panggil jisim molekul relatif. Macam mana nak kira? Jumlahkan sahaja semua jisim atom-atom yang ada dalam formula. Okay? Alright? So formula yang dalam kotak ni sebenarnya apa? Dia nak cerita macam mana dia buat perbandingan. Okay, dia buat perbandingan banding dengan siapa? Dengan satu atom piawai yang diguna pakai iaitu atom karbon 12. Okay, kenapa masuk 12? 12 itu adalah isotop 12. Itu maksud dia. Okay, so lepas ni tolong tengok balik dalam buku teks, okey, apa yang kita belajar dekat sini bermula daripada muka surat 44 sehingga ke muka surat 49. Okey, muka surat 44 sehingga ke muka surat 49. Okey. Jadi ada latihan yang saya nak minta awak buat. Okey, dalam slide ni ada saya bagi latihan. Tapi saya tak nak awak buat yang ni lagi lah. Saya nak awak buat yang dalam buku teks dahulu. Okey. Pertama, lepas ni tolong tengok balik buku teks ya. Muka surat berapa tadi saya kata? 44 sampai 49 yang kita belajar hari ni. Okey. Tengok contoh. Dalam buku teks tu dia dah bagi contoh macam mana nak kira. Benda yang sama yang saya terangkan tadi. Okey. Ada contoh 1. Okey. Ada contoh 2. Okey. So tengok. Okey. So macam mana dia kira gitu Okay, untuk lebih faham. Jadi sebagai latihan sebelum kita stop untuk hari ni, dan latihan ni saya nak bincang untuk kelas seterusnya kita buat hari Jumaat malam pukul 9 suku. Okay, kita buat 9 suku hari Jumaat. Okay, saya nak awak buat aktiviti 3.3. Okay, aktiviti 3.3 jawab soalan mana dia? 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dah tanda tak ni? Surat apa cikgu? Muka surat 48. Berapa? 48. Muka surat 48, aktiviti 3.3. Soalan 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dah tanda dah? Soalan apa? 6, 7, 8, 9, 10. Tentukan jisim molekul relatif ataupun jisim formula relatif bagi 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dapat? Faham tak? Dapat. Okey. Dapat. So itu homework. Okey. So saya minta maaf hari ni banyak sangat interruption macam-macam ni. Yang ni pun ada lagi yang masuk ni. Saya pun susah sikit nak fokus untuk hari ni. Okay. So that's why saya minta awak tengok balik dalam buku teks. Okay. Tengok cara contoh dia kira. Bendanya senang je. Yang berbelit-belit ni tadi bila tadi tu formula tu dibandingkan lah piawai lah darab 1/12 betul tu macam pelik tapi sebenarnya bila dimudahkan per tu dia akan jadi per 1 juga sebenarnya. Cuma dia relatif. Sebab bila ada perkataan relatif tu dia buat perbandingan. Okay. So itu saja untuk hari ni. Ada apa-apa tak sebelum kita stop kita punya kelas ni? Semua dah tulis nama Dah tulis kehadiran Okay, ada soalan tak? Ya. Yang dekat soalan tu kan ada dalam kurungan tu maksud apa? Okay. Soalan yang mana? 10. Kan? 8 Betul? dengan 10. 8. Okey, tengok soalan 8. Okey, semua tengok soalan 8, muka surat 48, soalan 8, aktiviti 3.3. Okey. Ada unsur apa kat situ? Zn tu unsur apa? Zn tu unsur apa? Zinc. Zinc, okey.
ada unsur zinc. Lepas tu ada unsur apa lagi? Soalan 8. Oksigen, hidrogen. Oksigen dan hidrogen. Okey, betul. Sekarang ini adalah satu sebatian. Jadi kita panggil dia sebagai jisim formula relatif. Okey. Soalan 8. Ada berapa jenis atom? 3. Iaitu zinc, oksigen dan hidrogen. Okey, ada 3 jenis atom. Okey. Bagi tahu saya, ada berapa bilangan zinc? 1. 1. Okey. Oksigen ada berapa? 2. Okey. Dia dalam kurungan kan? Bila dia dalam kurungan, di belakang kurungan tu ada nombor 2. Jadi apa kita kena buat? Kita kena darabkan. Okey, yang dalam kurungan ada 1 oksigen. Tapi dekat luar kurungan tu ada nombor 2. So kena darabkan. Sebab tu kita dapat secara total ada 2 oksigen. Samalah kesnya untuk hidrogen. Hidrogen pun ada 2. Okey, faham? Yang siapa nak join? Nombor 10. Soalan nombor 10. Ada berapa jenis atom? 3 juga. 3. 4 ni 3. Fe itu adalah ferrum. Ferrum bahasa Melayu is besi. Okey? Ada ferrum. Lepas tu ada unsur apa lagi? Nitrogen. Nitrogen. Ada lagi apa? Oksigen. Oksigen. Okey. Bagi tahu saya, ada berapa bilangan ferrum? 1. 1. Okey, sebab dia tak masuk dalam kurungan. Jadi ferrum tu ada 1 sahaja. Okey, yang dalam kurungan tu adalah unsur N dengan O. Okey? Okey, sekarang secara total ada berapa bilangan nitrogen? 6. 3. 3. Nitrogen ada 3 Oksigen? 9. 9. Darab. Dalam kurungan tu kena darab, bukan tambah. Okey, ingat tu kena ingat sampai mati ni. Dalam kurungan, formula tu kita kena darab, kita bukan tambah. Okey, jelas So jadi oksigen kita ada berapa bilangan atom oksigen? 9. 9. Nitrogen ada 3, oksigen ada 9, ferrum tu ada 1. Okey, jelas? Cikgu, maksudnya kalau yang nombor 3 dalam kurungan tu untuk apa tu nama dia? Oh. Yang nitrogen tu ada 3, dia dekat 3 tu kat bawah N tu lah. Dia kan dalam kurungan. Kejap, saya balik. Sekejap saya tunjuk balik. Okey. So tengok ni. Keluar tak slide ni? Slide saya keluar tak? Keluar. Okey. So saya nak tunjuk ni. So dia tulis ferrum, kemudian NO3. Okey. Pun ada 3. Nitrogen ni sini ada 1. Okey, ada 1. Tapi macam biasa 1 kita tak tulis. Okey, so kalau dia tak tulis tu maksudnya itu sedia maklum lah ada 1. Jadi oksigen dalam kurungan ni ada 3. Oksigen dalam kurungan tu ada 3. Okey, nampak tak ada 3. Tetapi kesemua ni dia kurungkan. Bermaksud dia ada 3 kali NO3, NO3, NO3. Ada 3 kali. Okey, jadi secara total kita kena tahu berapa bilangan nitrogen yang ada. Okey, caranya ialah kita akan darab lah. Kat sini 1 darab 3. So bilangan nitrogen totalnya ada berapa? 3 lah. Okey, oksigen pula sini 3 tapi kena darab dengan 3. So dapat 9. Okey, ni darab jadi 3. Okey, faham tak? Faham tak yang bila dalam kurungan? Yang jadi kemuskilan tu kenapa? Tang mana yang awak muskil tu? Darab bukan tambah tau, darab. Okey, kat mana lagi yang muskil? Kat mana lagi yang muskil? Kat mana lagi yang muskil? Cikgu. Ya. Yang soalan tadi tu kan, sebelum tu kan, yang pasal magnesium dan klorin tu. Kan cikgu kata magnesium, lepas tu klorin tu kena darab 2 kan.
Sekejap. Magnesium. Magnesium. Lepas tu? Magnesium tambah dengan klorin, Ya. klorin 2. Itu. Ha. Lepas tu darab kan? Yang mana yang darab? Klorin. Kenapa kena darab dua? Ni nampak tak bilangan ada dua? Satu klorin isinya adalah 35.5. Ni satu klorin. Tapi kita ada dua ni nampak. So kena darab dua lah. Ni magnesium. Magnesium ada satu je magnesium. Satu magnesium isinya berapa? 24. Darablah satu. Ni kan Jawapan dia tu nanti jawapan lepas darab klorin tu tambah dengan 24 je. Tambah dengan magnesium. Mana kena tambah? Kena tambah. Kan tengok tarikh jumlah. Mana dia? Mana dia? Ni. Nampak tak tarikan dia? Oi. Ni. Menjumlahkan. Total. So kena tambah lah. Faham? Faham ya. Okey, ada soalan lain lagi? Ada soalan lain lagi? Ada tak? Okey, tak ada Alright. So tak apa, nanti tengok macam saya punya saranan tadi, tengok balik contoh dalam buku teks tu cara kira. Okey, so saya rasa faham, saya rasa mudah je cara kira tu. Cuba tengok contoh. Okey, apa yang dimaksudkan? Dia bagi 2-3 contoh tu. Ada contoh 1 dengan contoh 2. Okey, so tolong ulang kaji, tolong tengok balik contoh tu. Okey, bendanya senang je, tak susah, jangan risau. Okey, tambahkan aja, jumlahkan saja. Alright. So itu untuk hari ni. Okey, so kita jumpa hari Jumaat. Okey, untuk kita sambung bincang berkenaan dengan GC meteorologi, GC molecular reaktif ni semua. Okey. So ada soalan apa lagi tak? Ada tak? Tak ada Alright, so kalau tak ada, kita stop untuk hari ni dulu. Saya minta maaf hari ni banyak sangat interruption, distraction untuk kelas saya hari ni. Okay, so tengok balik lah daripada, nanti saya akan share link recorder ni ya. Alright, okay, so itu saja, kita jumpa hari Jumaat pukul 9 suku malam. Okay, alright, terima kasih. Assalamualaikum semua. Yang dah tulis nama tu, okay, yang boleh tulis nama boleh tulis. Alright, okay, thank you. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Cikgu.